dalam tajuk berkaitan dengan menyatakan di antara ilmu dan jahil, di antara tahu dengan tidak tahu, di antara orang alim dengan orang yang jahil. Sebelum ini dapat dinyatakan kepada kita dalam bentuk soalan. Apa beza di antara ilmu dan jahil? Jawapannya banyak. Beza di antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil seperti orang kaya dengan orang miskin. Kelebihan di antara orang alim dengan orang jahil, taraf kedudukan mereka tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Bagaimana saya sebut lepas juga untuk kelihatan pada diri saya sendiri, soalan ini jawapannya tak perlu diajar. Kalau ditanya kepada kita, apa beza di antara orang alim dengan orang jahil? Dari sisi ibadah, jawapan dah ada dalam diri kita. Sudah tentulah orang yang alim lebih afdal berbanding dengan orang yang jahil. Jawapan dah ada dalam diri kita. Dikemukakan soalan ini untuk nak tengok, lihat kepada diri kita. Adakah kita sudah orang alim ataupun masih lagi berada dalam kalangan orang yang jahil? Jawapan dah kita bagi. Orang alim dengan orang yang jahil, dan tentu lebih orang yang alim berbanding dengan orang jahil. Dalam semua sudut, dalam semua aspek kehidupan, orang alim lebih hebat berbanding dengan orang yang jahil. Apakah kita sudah mencari ilmu untuk berada dalam kalangan orang yang alim? Dan di sudut ibadah sudah berbeza. Satu rakaat sembahyang orang yang alim lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat orang yang jahil. Kalau kita sembahyang dalam keadaan jahil, dalam sembahyang kita tak ke mana? Kerana amal ibadah sembahyang yang kita buat itu dalam keadaan kita tidak tahu. Kalau kita baca dalam kitab Muniyatul Musalli, di antara syarat sah sembahyang mengetahui kaifiat solat itu sendiri. Itu di antara syarat sah sembahyang, mengetahui, yakni tahu kaifiat, cara sembahyang itu sendiri. Kalau kita nak sembahyang, kalau tak sembahyang tak perlu tahu. Tapi macam mana keadaan pun sembahyang itu wajib kepada umat Islam. Sebelum wajibnya kepada kita untuk tunaikan sembahyang, kita terlebih dahulu wajib menuntut ilmu berkaitan dengan sembahyang.
sembahyang itu afdal. Nak bandingkan dengan amal ibadah lain, sembahyang paling afdal. Ngaji Al-Quran itu mungkin selepas daripada sembahyang. Amal ibadah puasa selepas daripada sembahyang. Haji lepas daripada sembahyang. Sembahyang seafdal-afdal amal ibadah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, amalan ibadah yang paling baik lepas sembahyang mengaji Al-Quran. Al-Quran nombor 2. Itu yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Lagi afdal berbanding dengan sembahyang menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Kita sedang menuntut ilmu, tapi kita pilih untuk nak sembahyang sunat. Duduk dalam majlis ilmu lebih afdal berbanding dengan sembahyang sunat. Berbanding dengan sembahyang sunat. Di antara juga disebut kepada kita, orang alim itu terlebih jauh daripada kufur, seperti mana jauhnya masyrik dengan maghrib, daripada timur dan barat. Orang alim jauh daripada melakukan sifat-sifat kelakuan yang berbentuk syirik ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tahu. Kalau kita tak tahu yang kita buat itu adakah perbuatan itu dalam syirik ataupun tidak. Kita pun tak tahu. Sebab jahil. Dalam riwayat lain mengatakan kepada kita bahawasanya jahil itu terlebih hampir kepada kufur. Orang yang jahil dalam agama terlebih hampir kepada kufur. Dalam kitab Masail al-Mu'tadi, kitab kecil ni, dia buat bentuk soal jawab kita. Apakah arti iman? Apakah arti Islam? Dia buat jawapan. Buku tu nampak macam bentuk, kalau kita kata sembang santai, ada buat-buat sana. Dalam buku tu dia sebut, jika ditanya orang kita, apakah dia awwaluddin, awal kepada agama. Kita semua ada awal. Nak naik kereta ada awal dia. Awal dia buka pintu, bukan tu lompat ikut tingkap. Nak start indikator, azan kunci, itu awal dia. Dalam kitab tu jawab, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mesti kenal Allah. Mungkin berbeza dengan subjek masa kini yang mengatakan bahawasanya awal-awal kita ajar kepada anak kita sembahyang. Mungkin teori kita silap. Kita tak memperkenalkan kepada anak kita peringkat awal mengenali Allah. Kita suruh dia sembahyang, kita paksa dia sembahyang. Dia tak sembahyang, kita marah. Dia tak sembahyang, kita rotan. Anak kita anggap bahawa sembahyang itu hak milik ayah dia. Ayah tak ada, dia tak sembahyang. Ayah tak ada, dia tak sembahyang. Kalau ayah tak suruh, dia tak sembahyang. Dia merasakan seolah-olah sembahyang itu hak milik ayah dia. Jadi kalau ayah tak suruh, tak sembahyang. Sedangkan sembahyang itu adalah hak milik Allah yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam. Awal-awal yang kita kena ajar kepada anak kita berkaitan dengan kenal Allah. Kenal Allah. Itulah yang adanya sifat 20 yang kita belajar. Wujud, dan bakok, dan hawari sampai kepada Qawmu Mutakalliman. Ada 20 sifat yang telah dikumpul oleh Imam Hasan al-Basri. Apa ni? Maksudnya bukan Hasan Basri. Bawakan sunnah wal jamaah. Dia lah yang mengumpulkan. Walaupun ada bantahan mengatakan bahawasanya tidak wujud sifat Allah 20. Ini telah dicukuhkan, ini telah diajarkan oleh
imam tersebut untuk memberi kemudahan kepada kita. Allah memiliki sifat kesempurnaan. Allah memiliki semua sifat kesempurnaan. Jadi orang yang jahil dalam bab kenal Allah kufur, dia terlebih hampir kepada kufur. Sambungan pada malam ini, maka dikata bermula alim pada hakikatnya, iaitulah takut akan Allah pada setiap kelakuan. Dia nak uraikan kepada kita bahawasanya ciri-ciri orang yang alim. Orang yang alim pada hakikatnya, yang ini sebenarnya, orang yang alim yang sebenarnya, iaitulah orang yang takut akan Allah pada setiap kelakuan. Bila disebut kelakuan di sini, dia merangkumi juga perbuatan dan juga hati dia. Dia bukan sekadar pada kelakuan saja, tapi dia melibatkan juga perkataan dia dan juga hati dia. Jadi orang yang alim, sebenar-benar orang yang alim, dia ada perasaan takut kepada Allah setiap gerak geri dia yang dia buat. Itu orang yang alim yang sebenarnya. Kalau dia dikaitkan dengan masa pula, orang yang alim pada hakikatnya, dia takut kepada Allah setiap second. 1 minit pun dia takut, 1 saat pun dia takut kepada Allah. Nak buat benda yang tak baik, takut. Nak buat benda yang tak baik, takut. Ini dikatakan orang yang alim yang sebenarnya. Tapi kalau orang yang alim tapi tidak takut kepada Allah, ini bukan orang yang alim yang sebenarnya. Ada agama pada diri dia, tetapi dia mengkhianati kepada agama dia. Ini bukan orang yang alim yang sebenarnya. Dia alim dalam semua bidang, tetapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap kelakuan. Ini yang ayat Al-Quran yang Allah sebut, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di kalangan para alim ulama. Maknanya kita kalau tak capai ke satu tahap peringkat para alim ulama, kita tahu jawapan diri kita memang tak takut kepada Allah. Kita tahu diri kita tak takut kepada Allah. Kita tidak alim, kita tak kenal Allah, kita tak tahu sifat Allah, kita tak mendalami tentang apa yang Allah, tentang hakikat ilmu tauhid itu sendiri. Kita sembahyang pun kita boleh cuak dengan keadaan sembahyang kita. Kita mengaji Al-Quran, tapi hati kita bayar. Berbeza dengan kita baca surah Al-Baqarah. Kita baca surah Al-Baqarah dengan penuh perhatian. Kita boleh memahami apa maksud yang kita baca. Dan kalau mentor tanya kita balik, apa cerita ini? Kita boleh cerita balik. A sampai Z, kita boleh cerita. Tapi Al-Quran yang kita baca, kalau memang tanya kau baca surah apa? Aku baca surah ni. Apa cerita surah ni? Nanti tengok dia balik. Tengok balik. Tengok makna dia. Orang yang alim yang sebenarnya itulah orang yang takut kepada Allah tiap-tiap kelakuan dia. Ini kelebihan orang yang alim dengan orang yang jahil. Orang yang jahil, setiap kelakuan dia, gerak-geri dia, semuanya ada kaitan dengan Allah. Setiap perbuatan dia. Dia mengajar kepada anak murid dia pun dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan apa-apa. Itu ada setengah sekarang ni juga ada orang sebut, kenapa pelajar-pelajar sekolah menengah, sekolah rendah sampai ke satu tahap yang dikatakan melampaui batas. 2-3 hari lepas saya jumpa dengan kawan saya dia mengajar, dan sekali dia mengajar di sekolah kawasan Subang Masing, Subang Permai, saya juga tahu cerita. Cikgu kalau nak masuk darjah tunggu menyanyi dia, terutama cikgu perempuan sekolah rendah. Dia menangis sebab apa? Budak yang tak makan saman. Budak tak makan saman. Isteri dia terlibat dengan kaunselor. Masuk kelas tu. Kalau nak mengajar, dia boleh membuat meja.
Boleh 4 meja. Antara faktor Allah kita boleh. Tetapi kalau kita baca dalam buku kitab yang telah ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah Muqaddimah ada sebut situ, guru yang mengajar kepada anak murid untuk dapat gaji besar, guru itu juga berdosa. Guru itu juga berdosa. Dia mengajar anak murid dia Al-Quran, bagus. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang baik di kalangan kami, orang yang mengajar Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Kalau guru tu mengajar anak murid dia Al-Quran supaya anak murid dia tu pandai Al-Quran dan anak murid dia ni boleh makan gaji besar, dengan niat begitu, guru tu pun berdosa. Guru tu pun berdosa. Kita hantar anak kita ke sekolah, tujuannya apa? Tujuannya supaya anak kita pandai, boleh pangkat besar nanti dan gaji besar. Kita pun terlibat sama juga. Hantarlah anak ke sekolah bukan niat untuk dia nak dapat pangkat besar atau bukan dapat gaji besar, supaya dia ada ilmu. Tapi kalau kita hantar dia ke mana-mana IPT, ke mana-mana tempat pengajian tinggi, baik dalam bidang agama sekalipun, tapi kalau niat tu habis, niat silap habis. Sebab itu ulama-ulama zaman dahulu dia mengajar anak murid dia, dia tak minta apa-apa bayaran, tak minta apa-apa balasan. Tunggu berhidup. Hidup ada memang sama juga dengan awak bisnes. Atas niatnya, tujuannya apa? Tujuannya iaitulah anak murid tadi jadi pandai. Sebab itulah kalau di pondok dulu dah di pondok, mak ayah zaman dulu nak hantar anak mengaji ke pondok ni, anak yang tak lulus UPSR itu yang dihantar ke pondok. Yang lulus UPSR 5A ni tak hantar ke pondok. Hantar mana? Kalau dulu MRSN lah, kan? MRSN. Untuk guru dia terima. Yang tak lulus UPSR tak apa. Sebab ilmu yang dia ajar bukan untuk kejar dunia, tetapi untuk kejar akhirat. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu akhlak, ilmu apa yang ada kaitan dengan agama secara langsung, dia tak kejar kepada dunia, tapi kejar pada akhirat. Kita sembahyang dengan sempurna syarat dan juga sempurna rukun. Seorang raja pun tak pernah bagi gelaran datuk, kerana kebanggaan ini pada hari akhirat. Tapi kalau kita kerja dengan baik, buat dengan baik untuk jasa kepada negara, insya-Allah dapat datuk. Insya-Allah dapat datuk. Kan? Tapi kalau kita buat kerja baik untuk agama, jarang orang dapat datuk. Dia akan dapat gelaran pada hari akhirat. Kerana ilmu agama dia tak mengajar untuk nak takut kepada manusia, tetapi ilmu agama mengajar untuk takut kepada Allah. Itu yang pertama, ciri di antara orang alim yang sebenar. Kemudian yang kedua di antara ciri orang yang alim ini juga iaitulah yang meninggalkan dunia. Bukan meninggalkan dunia mati. Dia meninggalkan apa yang dikatakan dunia yang boleh menyebabkan dia lalai dengan Allah. Nak bermewah-mewah dalam kehidupan dalam dunia, dia tak berminat. Tak berminat untuk nak bermewah-mewah dalam kehidupan dunia. Kita tengok para alim ulama yang sebenar, kalau rumah dia dulu, sekarang pun macam tu juga. Rumah dia dulu, sekarang macam tu juga, tak berubah. Pakaian dia bukan pakaian yang berjenama, pakaiannya biasa. Pakaiannya biasa. Saya ingat juga kisah Abu Waqas Al-Asani. Dia macam Malaysia ekonomi. Dia orang tua cerita
Dia menyembelih seekor lembu. Dia pakai baju pagoda. Pagoda yang sebelah dalam. Baju pagoda yang sebelah dalam ni dah koyak-koyak lah. Koyak-koyak. Masa sudah lembu terpencil kepada baju. Baju tadi, kawan dia kata, buang je lah baju ni dah koyak lah. Tak payah basuh. Tapi apa dia kata? Dia jangan buang. Baju tu baik dari untuk dipakai. Setengah orang di baju ni setahun sekali dia tukar. Nak tunjuk-tunjuk kepada orang. Dia tak. Selagi mana pakaian itu boleh dipakai, maka itulah yang dia pakai. Kerana kalau pakai pakaian yang berjenama, dia akan datang satu sifat takabur, sombong. Sifat-sifat itu boleh menyebabkan kita tak takut kepada Allah. Sifat tadi boleh menyebabkan kita tak takut kepada Allah. Yang orang pakai sebelah baju biasa, kita pakai baju mahal, baju bandar. Kita pergi mana? Beli baju kat mana? Big Valley ke? Pertama komplek ke? Dia tak berminat. Orang yang alim yang sebenar, dia tak berminat untuk memakai pakaian yang berjenama. Dia tinggal semua. Yang menyebabkan kalau pakai pakaian yang begitu, boleh menyebabkan datang satu sifat yang disebut tadi, takabur, sombong, riak, nak tunjuk ke orang. Itu kita tengok gambar-gambar para ahli ulama zaman dahulu. Dia pakai serban, dia pakai jubah. Kita tengok pakaian dia tu macam orang miskin. Macam orang miskin. Dia memilih cara untuk hidup sebagai seorang yang susah. Bukan dia memilih untuk hidup sebagai seorang yang senang. Kerana kesenangan bukan pada pakaian, tetapi pada hati. Tetapi pada hati. Kesenangan bukan ada pada kemewahan, tetapi kesenangan, ketenangan ada pada hati. Ciri yang kedua, orang yang alim. Kemudian yang ketiga, iaitulah tiada dibimbang ia akan dunia, tak bimbang langsung tentang dunia. Orang lain duk kerja, dapat lot tanah tu, orang lain duk beli rumah situ, orang lain duk beli rumah situ, nak buat rumah sewa supaya nanti pecin dia ada side income. Dia tak ada. Cukup dengan ada rumah yang dia boleh duduk, boleh diam, cukup syarat sebagai rumah. Okey, cukup. Kisah cerita ni Nabi SAW tunjuk nama kepada kita. Kisah Nabi ni. Nabi ni dia makan, kalau makan roti, orang Arab ni makan roti. Dia makan roti yang kelas F, kalau kita kata. Kalau beras tu dia makan beras yang 15% hancur lah. Kita makan beras yang 5 kilo tu harganya RM40, RM50. Kan? Dia tak bimbang tentang dunia. Nabi SAW masuk rumah, balik kat rumah, Sayyidatina Aisyah bagi tahu, kita nak buka puasa dengan apa? Buah kurma aku dah bagi sedekah pada orang dah. Dah bagi dah pada orang. Nabi kata, ittaqinna walau bisyikki tamrah. Takutlah pada api neraka walaupun sebelah biji tamar. Miskinnya kehidupan Nabi. Kita tak boleh putus makanan rumah kita. Buka tong tu ada biskut, buka tong ni ada bihun, buka tong ni ada semua tu ikan. Esok pergi beli stok untuk seminggu. Stok untuk seminggu. Nabi SAW hidup ni susah. Hidup susah. Kalau kita kata kita ni hidup cara Nabi, jauh lah. Jauh lah. Tak aman. Amal ibadah kita pun dah tersambung dengan Nabi. Cara kehidupan, makanan pun tak sama. Nabi dia pergi pilih makan makanan yang paling murah.
Kalau kita beli yang paling murah, bukan beli yang paling mahal, beli yang paling murah. Nabi tak kaya. Sayyidina Aisyah seorang kaya, apa ni, Siti Khadijah seorang kaya. Tapi Nabi tak pilih untuk hidup sebagai seorang kaya. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kita lalu dilampai oleh seorang perempuan yang penuh dengan perhiasan di tangan. Dia panggil Nabi, "Ya Rasulullah." Nabi tak jawab. Lalu Nabi SAW tanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah yang panggil aku tadi?" "Ya Jibril." Kata malaikat Jibril, "Itulah dunia yang sedang memanggil. Kalau engkau jawab, umat engkau semua akan tertarik dengan dunia." Dalam keadaan Nabi tak jawab, orang ada tertarik dengan dunia. Orang ada tertarik dengan dunia. Kalau Nabi jawab, kosong surau. Kosong surau, semua nak kerja cari kemewahan dalam ayat Al-Quran pun Allah sebut, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah kebaikan pada hari akhirat, tapi jangan lupa nasib kamu dalam dunia. Maknanya Allah perintah kepada kita cari kebaikan akhirat terlebih dahulu berbanding dengan dunia. Tapi jangan lupa dunia. Jangan silap guna pakai pula. Nak zuhud tu sampai tak cara, tak ambil kisah tentang anak dan juga isteri. Sampai mereka itu pula jadi peminta sedekah. Jadi caranya untuk kita nak zuhud dengan dunia ini juga mesti dengan ilmu. Jadi alim yang sebenar, ciri yang ketiga tadi, iaitulah dia tiada bimbang akan dunia, melainkan berbuat ibadah kepada Allah. Dia bimbang yang itu saja, tak bimbang tentang dunia, dia bimbang tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bimbang. Tak cukup bekalan dalam dunia, tak bimbang saja. Tapi kalau tak cukup bekalan ilmu dalam bab ibadah, itu dia bimbang. Dia bimbang. Kalau lepas sembahyang, duduk menung, fikir, bimbang, rukuk amal ibadah sembahyang dia tadi, Allah tak terima. Macam dia takut. Ada ke kita tiga-tiga ciri ni? Kan? Jauh sekali lah. Ini sebagai maklumat kepada kita. Inilah dia ciri-ciri yang Allah sebut, "Innama yakhshallah min ibadihi ulama." Orang yang takut kepada Allah di kalangan para alim ulama. Inilah ciri dia, takut kepada Allah setiap terlakuan. Tinggal dunia, tak bimbang tentang dunia, bimbang tentang amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika dikata orang apa jahil pada hakikatnya, kalau ada orang tanya jahil yang sebenar pula macam mana? Tadi dia cerita berkaitan dengan orang alim yang sebenar. Kerana orang alim yang sebenar, tengoklah tiga ciri. Tak kejar gaji besar, takut kepada Allah, tak bimbang, mereka nak buat amal ibadah kepada Allah. Dia sebut ibadah ni dia merangkum seluruh dalam kehidupan, bukan hanya pada amal ibadah khusus saja. Kalau diberi amanah kepada dia untuk mentadbir sebuah negeri, sebuah negara, amanah itu dijaga. Bukan dia takut kepada rakyat, tapi takut kepada Allah. Allah bersoal balik pada hari akhirat dengan kuasa yang Allah bagi kepada dia. 10 sen pun takut nak guna. Itu sebab saya nak Umar Abdul Aziz, kalau orang datang bertemu dengan dia, kalau pak urusan hal kerajaan, dia buka lilin. Tapi kalau nak bersembang saja, dia matikan balik lilin. Sebab lilin itu hak kerajaan, bukan hak dia, hak kerajaan. Dia matikan lilin. Kalau nak bersembang yang tak ada kena-mengena dengan pentadbiran. Tak jumpa pemimpin macam ni. Sebab itulah nak cari pemimpin zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz susah. Zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz nak cari orang miskin payah. Sebab keadilan di zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz cukup adil. Saya kan ulama mengatakan kalau ada sahabat yang kelima, Umar Abdul Aziz layak untuk dijadikan sahabat yang kelima. Kerana keadilan dia begitu.
Dikatakan orang, apa jahil pada hakikatnya? Apa jahil yang sebenarnya? Iaitu yang tiada takut daripada Allah Subhanahu Wa Taala setiap segala gerak gerinya. Kalau kita setiap gerak geri kita nak langkah ke mana, nak buat apa, nak bercakap tentang apa, tak takut kepada Allah, maka kita tahulah title kita sebagai seorang yang jahil. Sebab tak takut kepada Allah. Orang yang jahil sebenarnya itulah orang yang tak takut kepada Allah setiap kelakuan. Nak makan, nak guna duit 10 sen, tak takut. Duit yang dia curi dia 10 sen, makan. Tak takut kepada Allah. Itu dikatakan orang yang jahil. Kita ada ya, kita ada. Kalau tuan-tuan tak ada, saya ada ya. Itu yang kita ni kadang-kadang ada rasa turun kepada Allah, ada kalanya tak rasa turun kepada Allah. Iman ada kala naik, ada kala dia turun. Masa dia naik tu, itulah kita takut kepada Allah. Tapi dia naik tu sekejap, dia turun lama-lama, tapi kita tak takut kepada Allah. Takut kepada Allah sekejap lah. Takut kepada Allah sekejap. Yang dikatakan nak istiqamah dalam beramal ibadah kepada Allah, bukan dia macam-macam rintangan, halangan yang digoda oleh syaitan supaya kita tidak istiqamah. Dan yang kedua, ciri orang yang jahil yang sebenarnya itulah yang tiada meninggalkan dunia. Orang alim tadi meninggal dunia, bukan mati ya, meninggalkan habuan-habuan dunia. Itu orang yang jahil, dia tidak meninggalkan habuan-habuan dunia. Dan nampak projek situ, nampak projek sini, projek ni belum habis lagi, ambil kontrak situ dulu. Belum habis yang tu lagi, ada projek lain, ambil pula kontrak situ. Kejar dunia. Dunia ni maksudnya dekat. Dunia ni maksudnya dekat. Sebab itulah habuan dunia terus kita nampak. Kita nampak. Kita bekerja, akhir bulan nanti dapat gaji. Tapi sembahyang, kita dah sembahyang. Kalau kita 35 tahun, kita sembahyang 35 tahun, tak pernah lagi dapat pahala sembahyang. Tak pernah lagi kita dapat pahala sembahyang. Bila dapat? Lepas mati. Kalau syarikat tawaran kerja pada kita, kau dapat gaji selepas mati, kau kali gaji. Taubat, kita tak minta dapat kerja macam tu. Buat apa dapat gaji lepas mati? Kita nak gaji kalau boleh sebulan sekali. Dulu ada bincang kata nak bagi gaji sebulan 2 kali kan? Ada orang terima, ada orang tak terima. Itu pula. Tapi yang Allah ni dia panggil akhirat. Akhirat ni maksudnya akhir nanti baru dapat. Akhir kerja nanti baru kita dapat. Maksudnya akhir kita hidup dalam dunia ini baru kita dapat. Di antara tanda-tanda dapat kebaikan pada hari akhirat, masa mati itu sendiri kata dapat rasa. Kalau baik masa mati, alhamdulillah seterusnya kita akan dapat kebaikan. Jadi orang yang jahil, dia tiada meninggalkan dunia. Selalu dunia itu berada di tangan dia. Selalu dunia itu berada di hati dia. Bangun tidur, fikir tentang projek. Tengah sembahyang pun fikir tentang projek. Masuk bulan Ramadan pun berfikir tentang projek. Tahun ni tak pernah dengar lagi dalam berita surat khabar. Kalau tahun lepas kita dah dengar dalam surat khabar. Berhubung orang nak tapak bazar Ramadan. Kan? Bulan Ramadan, bulan yang cukup banyak pahala. Bulan yang cukup banyak pahala. Jadi bagi orang, kalau tuan ada ambil catering, silakan, saya tak marah ya. Tapi jangan sampai bergaduh. Nak dapat, kalau tak dapat, kita fikir balik Allah nak suruh buat amal ibadah dalam Ramadan. Allah nak suruh buat amal ibadah dalam bulan Ramadan. Dan kalau ada MPP tampar, siapa nak tapak bazar Ramadan? Surau pun kita tampar bina juga. Siapa nak tapak ilmu bulan Ramadan? Bagi borang satu orang, berapa orang ambil orang, boleh tengok. Okay. Dan kita
kita hairannya, sebelum Ramadan dia tak pernah pun meniaga makanan, tapi masuk bulan Ramadan dia pergi ambil orang juga nak meniaga. Padahal dia tak meniaga makanan pun. Dia balik kat rumah bincang dengan isteri dia, kita ambil satu tapak masa Ramadan,